Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya memang nak gelak rasa lucu, dan memang lucu. Apa tidaknya terbongkar terbocor lagi kali ini, di mana entah apa sebutan dia ini, hipokrit kah, munafik kah, saya pun tidak pasti apa gelaran yang patut diberikan ini. Sebab baru saja sebentar tadi saya terima satu maklumat yang memang lucu, dan selalu terjadi. Kalau orang lain buat salah, dia buat tak salah. Orang lain buat memang salah, boleh masuk neraka lah, macam-macam. Silap-silap nanti kena cakap kafir pula. Tapi bila depa yang buat tak tahu apa jadi, boleh pula. Ini yang terjadi nih. Ini nak kongsi nih. Daripada Harapan Daily baru sebentar tadi kita terima. Dulu PAS bantah kerana ia beranggapan bercanggah dengan Islam. Kini Kedah tiba-tiba pula anjur pesta Songkran. Jawab Sanusi. Kenapa dulu PAS bantah, anggap bercanggah dengan Islam, tapi kini tiba-tiba Kedah anjur pesta Songkran pula. Lepas tu ada gambar nih, siap dengan ada gambar lagi di situ. Ada Lamdin Songkran Festival. Dia tulis ada satu ada ini dia punya gambar. Ada gambar, kemudian ada siap dengan poster. Siap dengan ada poster nih. Pesta Songkran 2024. Pesta Songkran. Tapi tak tahulah betul atau tidak benda ni, tapi inilah yang sedang berlegar-legar di media sosial sekarang. Salah satu daripada dia punya gambar itu memang hebatlah. Ada gambar Sanusi lagi. Pesta Songkran peringkat negeri Kedah tahun 2024 dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi bin Muhammad Nur, Menteri Besar Kedah, daripada 19 hingga 20 April. Wat Lamdin. Itu dia. Tapi kemudian pada 2023 ada satu lagi gambar 2023. Pemuda PAS Kampar bantah penganjuran pesta Songkran. PAS Kampar berkata kesal dengan hebahan secara terbuka kepada masyarakat bagi menghadiri pesta tersebut yang secara jelas bercanggah dengan Islam. Itu di mana? astroawani.com. astroawani.com, tarik dia 14 Ogos 2023. 14 Ogos 2023. Pemuda PAS Kampar bantah penganjuran pesta Songkran. Tapi pada tahun 2024 ada pula gambarnya, cantik lagi pula tu. Pesta Songkran peringkat negeri Kedah tahun 2024. Jadi bila bermula 19 April 2024 hingga 20 April 2024. Masalahnya dulu kenapa PAS bantah kerana ia bercanggah dengan Islam. Kini Kedah pula anjur pesta Songkran. Tahun lalu pemuda PAS Kampar membantah penganjuran pesta Songkran dengan menyifatkan pesta mandi air itu adalah sebagai bercanggah dengan Islam. Namun pada tahun ini kerajaan negeri Kedah yang diterajui sendiri oleh PAS rupanya telah pun meluluskan penganjuran pesta yang menyaksikan peserta saling menyembah air itu. Perayaan itu yang bermula pada Jumaat iaitu 19 April itu dijadualkan akan dirasmikan sendiri oleh Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nur.
Untuk rekod, kira-kira 30.000 masyarakat berketurunan Siam di negeri Kedah meraihkan pesta Songkran. Di Thailand, buat kali pertama pada tahun ini, Songkran tersenarai sebagai warisan budaya tidak ketara kemanusiaan untuk pertubuhan pendidikan, kebudayaan dan saintifik pertubuhan bangsa-bangsa bersatu atau UNESCO. Ribuan pengunjung membawa pistol ayak dan senapang ayak berwarna-warni memenuhi jalan Silom, jalan Kausan dan kebanyakan pusat beli-belah di Bangkok untuk menyambut Songkran atau Tahun Baru Thailand. Mereka menganggap pertempuran menggunakan air di jalan itu sebagai mencuci nasib malang. Susulan itu rata-rata warga net seluruh Malaysia menyindir pendirian kerajaan negeri Kedah berhubung dengan penganjuran pesta yang bercampur dengan lelaki dan perempuan itu. Dia kata ada live band konsert Sari. Lepas tu ada lagi, apa nak diharapkan dari PAS? Itu antara komen-komennya. Kemudian ada komen yang lain lagi, sindiran yang pedih sungguh. Bazir ayak amalan syaitan. Demikian antara sindiran warga maya. Okey, so kita tunggulah apa komen daripada Sanusi tentang perkara ini, yang pada tahun 2023 ternyata pesta Songkran itu dibantah oleh PAS, tapi pada tahun ini ternyata cantik lagi dia punya banner. Cantik lah banner dia dengan gambar Menteri Besar Kedah sendiri, Sanusi Madno. Tahniah diucapkan, terbaik. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, ternyata Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, adalah Perdana Menteri yang terbaik dalam sejarah. Ini dibuktikan dengan satu misi gilanya. Misi gila yang PM Anwar Ibrahim membuktikan bahawa beliau adalah Perdana Menteri prihatin kepada kebajikan rakyat keseluruhan seluruh Malaysia. Ini adalah satu misi yang cukup gila, cukup mengejutkan dan cukup menunjukkan bahawa Perdana Menteri kita adalah Perdana Menteri yang memang memberikan prihatin kepada rakyat. Pernahkah ini dilakukan oleh mana-mana Perdana Menteri sebelum ini? Tepuk dada, tanya selera. Kejayaan mengeluarkan keluarga aktivis Malaysia, yaitu Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaruzaman daripada Rafah, adalah bukti keprihatinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk Hal Ehwal Agama, iaitu Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, ia jelas menggambarkan ini adalah kebijaksanaan kepimpinan daripada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang cukup dihormati dunia. Ini bukti Datuk Seri Anwar Ibrahim dihormati oleh seluruh dunia sehingga mampu melaksanakan misi yang dilihat hampir mustahil. Tapi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya melaksanakan misi ini. Bayangkan saja, misi yang disebut sebagai misi gila ni, misi yang hampir mustahil ni, tapi kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, cukup dihormati oleh dunia, beliau berjaya untuk membawa balik rakyat Malaysia ini. Hebat tak hebat? Inilah Perdana Menteri kita. Siapa lagi kita mau? Jabatan Perdana Menteri untuk Hal Ehwal Agama katanya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas kesungguhan yang amat berhormat Perdana Menteri sehingga berjaya menyatukan keluarga saudara Nadir Al-Nuri, Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia. Katanya kejayaan ini menzahirkan keprihatinan tinggi Perdana Menteri kepada soal kebajikan rakyat, selain daripada daya kebijaksanaan kepimpinan beliau sehingga misi besar menyatukan keluarga saudara Nadir Al-Nuri yang sebelum ini berada di Palestin telah terlaksana dengan jayanya. Demikian kata beliau. Sementara itu, beliau menyeru untuk semua pihak untuk turut bersama-sama dengan Perdana Menteri. Mari kita sama-sama dengan Perdana Menteri yang hebat ini. Siapa lagi Perdana Menteri yang kita mau? Yang dihormati oleh dunia.
terbukti sungguh-sungguh. Sementara itu beliau menyeru semua pihak terus bersama-sama dengan Perdana Menteri bagi menyatakan solidariti kepada perjuangan menuntut keamanan dan kesejahteraan negara Palestin. Katanya, marilah bersama-sama dengan keberkatan bulan Syawal ini kita memperkukuhkan kesatuan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan kesejahteraan dan keberkatan buat rakyat Palestin, katanya. Nadil An-Nuri menerusi satu perkongsian penuh emosi di Facebook memberitahu Anwar Ibrahim adalah individu yang telah bertanggungjawab menjayakan misi gila, yaitu membawa keluarganya keluar daripada Rafah dengan selamat. Jelas beliau, misi tersebut bukanlah satu perkara yang mudah, memandangkan Rafah saban hari berdepan serangan rejim Zionis. Namun secara senyap, pemimpin negara menghubungi pihak di sana. Ternyata diplomasi insani ini jauh lebih berkesan daripada kaedah yang lain, katanya secara ikhlas. Beliau memberitahu proses evakuasi keluarganya berjalan dengan begitu cepat, teratur dan lancar walaupun penuh dengan 1001 cabaran yang tersirat. Inilah Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terbukti hebat, terbukti sangat-sangat hebat di manapun beliau berada. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Ini barulah Malaysia. Terbaik, daulat tuanku. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum itu saya ingin cakap dulu. Saya bukan bangsa Melayu. Saya pun bukan orang Islam. Tapi saya cukup menghormati raja-raja Melayu. Saya menjunjung tinggi kedaulatan raja-raja Melayu. Dan saya menghormati agama Islam sebagai agama persekutuan negara Malaysia. Terutama sekali tentang raja-raja Melayu. Saya dari kecil lagi memang sudah membaca rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara, dan saya percaya kontrak sosial. Saya sungguh menghormati kontrak sosial yang ada di Malaysia, dan saya percaya kebawaduli yang maha mulia sultan-sultan, raja-raja Melayu, terutamanya yang di Pertuan Agong, telah diberikan mandat dan baginda-baginda, raja-raja, sultan-sultan, terutama di Pertuan Agong, dapat menjalankan tugas yang terbaik, amanah yang terbaik. Ini ada pula seorang walaun. Aduh, walaun. Kamu ingat kamu siapa? Kamu ingat kamu malaikat ke apa? Akhirnya sekali lagi Akmal, Ketua Pemuda UMNO, mahu supaya membuat laporan polis kerana ada seorang walaun ni yang cuba memfitnah lagi raja-raja Melayu. Boleh dia kata, saya baca laporan itu, bolehkah dia kata begini, dia tak menadah tangan begitu ketika berdoa untuk sultan dan raja-raja, untuk doa bagi sultan dan raja-raja ketika solat. Kerana dia kata seolah-olah di dalam hantaran entry tersebut dia tunjuk seolah-olah yang di Pertuan Agong dan raja-raja Melayu tidak meletakkan agama Islam sebagai yang nombor satu. Ini satu fitnah. Kemudian dia kata dia hanya menandatangan dan berdoa bagi pemimpin-pemimpin yang mendahulukan agama Islam. Habis siapa lagi kalau bukan sultan, kalau bukan agung yang perlu didoakan? Kebawaduli yang maha mulia sultan-sultan, raja-raja, terutamanya agung inilah
yang apa? Menjadi ketua kepada agama Islam, yang menjaga agama Islam. Yang menjaga dan ketua kepada agama Islam. Kalau bukan Ketua Duli Yang Maha Mulia Sultan-Sultan dan Raja-Raja Melayu ini, siapa lagi yang kamu nak percaya? Takkan nak percaya kepada siapa? Hadi Awang untuk jaga Islam. Bukan saya kata Hadi Awang tak jaga Islam, dia jaga. Cuma di dalam perlembagaan negara Malaysia, yang menjaga agama Islam, yang menjadi ketua kepada agama Islam, yang di Pertuan Agong dan Sultan-Sultan Raja-Raja Melayu. Aduh, kalau itu pun kamu tidak boleh terima, benda apa lagi yang kamu boleh terima dalam perlembagaan negara Malaysia? Benda apa lagi yang kamu boleh terima? Itu asas kepada perlembagaan negara Malaysia, kedaulatan raja-raja. Dan kamu tahu tak apa diorang punya tanggungjawab? Tanggungjawab raja-raja dan sultan-sultan ni, salah satunya menjadi ketua kepada agama Islam, yang menjaga agama Islam. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, yang ini saya setuju kalau dibuat laporan polis, kerana ini memang satu fitnah jahat. Nama pun memang raja-raja dan sultan-sultan yang di Pertuan Agong ketua agama Islam. Pastinya agama Islam nombor 1. Apa yang kamu merapu ni? Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, harap-harap walaun punya otak makin selepas ini semakin semakin stabil dan tidak meroyan. Semakin sihat otak-otak walaun dan tidak lagi meroyan. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Daulat tuanku.